Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rahma binti Abdul Ghani, pensyarah bagi kursus BMM 3033 Kesusastraan Melayu. Di dalam video ini, kami akan membentangkan analisis pemikiran bagi 4 perkara yang diminta dalam tugasan, yaitu puisi tradisional, prosa tradisional, puisi moden, dan juga prosa moden. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan masuk ke dalam bagian pertama, yaitu puisi tradisional. Puisi tradisional yang saya pilih ialah Gurindam. Gurindam yang saya pilih untuk dianalisis bertajuk Taat Setia Raja dan Rakyat. Berikut merupakan Gurindam yang saya pilih. Raja muafakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Baiklah, seterusnya saya akan masuk ke dalam bagian analisis pemikiran bagi Gurindam Taat Setia Raja dan Rakyat. Pemikiran yang pertama ialah persepakatan atau permuafakatan antara raja dan menteri. Melalui pemikiran ini, penulis cuba menyampaikan bahawa permuafakatan dalam pemerintahan mampu melahirkan sebuah negara yang kuat. Persefahaman ini merupakan kekuatan yang boleh dijadikan benteng untuk mempertahankan negara. Ia juga akan memudahkan urusan pentadbiran sesebuah kerajaan dan membolehkan pembangunan negara dilaksanakan dengan lancar. Jika tiada permufakatan antara raja dengan menteri, maka kucar-kacirlah negara itu sehingga melemahkan benteng pertahanan negara. Pemikiran ini digambarkan secara jelas dalam rangkap pertama Gurindam. Pemikiran seterusnya ialah kebijaksanaan raja membuat keputusan. Penulis ingin menyampaikan pemikirannya, yaitu raja perlu mempunyai kebijaksanaan apabila membuat sebarang keputusan dalam sesebuah pemerintahan selepas berbincang dengan menterinya, terutama yang berkaitan dengan rancangan pembangunan negara atau kerajaan. Raja yang bijak membuat keputusan dalam merencanakan pembangunan negara boleh mengekalkan kesetiaan rakyat kepada raja dan mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran sesebuah negara. Sekiranya raja kurang bijak dalam pembuatan keputusan, segala keputusan yang dibuat hanya sia-sia dan tidak memberi manfaat kepada negara, melainkan mendapat kerugian. Pemikiran ini dapat dilihat menerusi rangkap kedua Gurindam. Pemikiran yang ketiga pula ialah raja yang adil dalam menjatuhkan hukuman kepada rakyat. Menerusi pemikiran ini, penulis mahu menyampaikan bahawa seseorang pemerintah atau raja perlu mempunyai sikap yang adil kepada rakyat. Sebarang tindakan dan hukuman yang dijatuhkan kepada rakyat perlu diselidiki terlebih dahulu serta tidak bersikap berat sebelah agar keadilan dapat ditegakkan. Hukuman yang dijatuhkan juga biarlah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan agar rakyat juga turut rasa selamat dan berpuas hati. Hal ini akan menebalkan perasaan setia rakyat kepada raja. Keadilan yang diamalkan oleh raja dalam menjatuhkan hukuman atau pemerintahan ini mendapat rahmat daripada Allah. Tanpa keadilan, raja akan dianggap sebagai raja yang zalim kerana wujud sikap prejudis dan diskriminasi yang mengakibatkan rakyat memberontak dengan pemerintahan raja itu. Pemikiran ini dibuktikan dalam rangkap ketiga Gurindam. Pemikiran keempat di dalam Gurindam ini ialah mengasihi dan memuliakan orang berilmu. Berdasarkan pemikiran ini, penulis hendak menyampaikan bahawa raja atau pemerintah seharusnya mendampingi orang-orang yang berilmu. Raja atau pemerintah yang memuliakan orang yang berilmu akan mendapat rahmat daripada Allah.
Seandainya raja tidak mendampingi orang-orang berilmu, nescaya raja tidak berupaya mendapatkan idea-idea yang bernas untuk meningkatkan kemajuan negara daripada golongan intelektual itu. Tambahan pula, jika raja menindas dan merendahkan orang berilmu, raja akan mendapat murka daripada Allah. Pemikiran ini boleh dilihat dalam rangkap keempat gurindam. Pemikiran kelima di dalam gurindam ini ialah menghormati orang berilmu pengetahuan. Bersandarkan kepada pemikiran ini, penulis menekankan bahawa raja atau pemerintah yang menghormati orang yang bijak pandai akan menjadikan mereka mampu mengenal mana yang baik dan mana yang buruk atau salah dalam kehidupannya. Sebaliknya, raja yang tidak menghormati orang berilmu akan menjadi orang yang buta ilmu dan menyebabkan ketidakmatangan dalam pemerintahannya. Akibatnya, kedudukan raja dan pemerintahannya akan terjejas. Pemikiran ini dimanifestasikan oleh penulis pada rangkap kelima gurindam. Pengajaran yang boleh kita dapat daripada cerita rakyat si Tanggang ni, kita sebagai seorang anak, kita haruslah menghargai jasa dan pengorbanan ibu bapa kita sejak kita kecil lagi. Oleh sebab itulah, cerita rakyat si Tanggang ni kerap kali diperdengarkan dalam kalangan masyarakat Melayu kita dari zaman dahulu sehinggalah zaman kini, kerana cerita rakyat jenis ini memang merupakan satu keperluan lah untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak muda yang berakhlak yang baik. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan mengenai pemikiran pengarang berkaitan cerita rakyat si Tanggang ini. Pemikiran yang diketengahkan oleh pengarang yang pertama adalah mendidik sikap menghargai jasa dan pengorbanan ibu bapa. Yang kedua, pemikiran pengarang yang cuba pengarang ketengahkan dalam cerita rakyat si Tanggang ini adalah untuk menyedarkan masyarakat, terutama anak-anak muda, akan kasih sayang ibu terhadap anaknya tiada tandingan. Dan yang ketiga, pemikiran ketiga yang cuba disampaikan oleh pengarang adalah pemikiran tentang balasan bagi anak yang menderhakai kedua-dua ibu bapanya. Okey. Seperti yang mana kita tahu, cerita rakyat ini merupakan suatu bentuk sastra untuk menyampaikan pengajaran dan nilai kepada masyarakat, kan? Okey. Pemikiran pertama adalah untuk mendidik sikap menghargai jasa dan pengorbanan ibu bapa. Seperti mana balasan yang diterima oleh si Tanggang, kerana si Tanggang itu sendiri tidak menghargai pengorbanan dan jasa ibu bapanya sewaktu dia kecil, maka si Tanggang tersebut mendapat balasan atas perbuatannya itu sendiri. Yang kedua, untuk menyadarkan masyarakat, terutama anak-anak muda, akan kasih sayang ibu terhadap anaknya tiada tandingan. Okey, seperti mana yang kita tahu melalui sinopsis cerita rakyat si Tanggang ni, ibu si Tanggang di rumah tersebut rasa berat hati untuk melepaskan si Tanggang keluar dari negeri untuk menjadi anak kapal bagi nakhoda tersebutlah. Kerana si Dirumi ini sangat menyayangi si Tanggang ini. Tetapi si Tanggang tidak sedar akan kasih sayang yang disampaikan oleh ibu bapanya tersebut. Sehingga kan perkara buruk iaitu si Tanggang berubah menjadi batu itu berlaku. Hanya disebabkan oleh si Tanggang lupa akan jasa dan pengorbanan ibu bapanya. Dan yang ketiga, pemikiran yang diketengahkan oleh pengarang adalah balasan bagi anak yang menderhakai kedua-dua ibu bapanya. Seperti yang mana kita sebagai umat Islam, kita sendiri tahu bahawa sekiranya seorang anak itu menderhakai ibu bapanya, mereka akan mendapat azab tersebut semasa di dunia lagi. Begitu juga yang cuba disampaikan oleh cerita rakyat si Tanggang ini. Seperti
seperti mana kita, masyarakat Melayu yang mengembangkan ajaran Islam, sudah mengetahui bahawa anak derhaka akan menerima balasan semenjak mereka di dunia lagi. Maka cerita rakyat si Tanggang ni menjadi salah satu penanda aras ataupun satu iktibarlah kepada masyarakat Melayu kita untuk sentiasa menjadi anak yang taat dan berbuat baik kepada ibu bapa kita supaya kita tidak menjadi seperti si Tanggang yang menerima azab serta padah akibat daripada perbuatan biadabnya terhadap ibu bapa dia sendiri. Jadi secara tuntasnya, pemikiran yang cuba dibawakan oleh pengarang dalam cerita rakyat si Tanggang ni jelas sekali untuk menerapkan untuk menerapkan akhlak yang baik dalam diri anak-anak muda pada zaman kita ni. Supaya taat kepada ibu bapa dan melakukan kebaikan terhadap ibu bapa kita sendiri supaya kita tidak mendapat keburukan pada hari kemudian. Saya akan mendeklamasikan sajak tersebut yang bertajuk kita umpama sehelai daun. Kita umpama sehelai daun, bertunas segar di hujung ranting, lalu melebar dan merimbun. Tempat bercanda unggas meriang, di bawah redup berbayang mentari. Andai kikir jasa dan bakti, di mana lagi tempat bernaung, dari tusukan bahang memijar. Unggas kecil tidak berkudrat. Kita umpama sehelai daun, bakal kering sampai waktunya. Usahlah angkuh keupayaan diri, sehingga lupa makhluk duafa. Ingin bernaung mencari hidup. Jadilah sehelai daun, hijau melunas, menyegar mata, kering gugur menjadi baja. Karya Esma Hadzir. Pemikiran penyajak ialah sajak ini mengibaratkan kehidupan manusia yang seperti daun yang memberi banyak sumbangan kepada kehidupan lain. Pemikiran yang ingin disampaikan oleh penyajak ialah kita perlulah membuat kebaikan dan memberi bantuan kepada golongan masyarakat yang memerlukan seperti orang miskin dan anak-anak yatim. Contohnya dapat dilihat pada rangkap pertama sajak tersebut, iaitu bertunas segar di hujung ranting, lalu melebar dan merimbun. Tempat bercanda unggas meriang, di bawah redup berbayang mentari. Okey, maksud rangkap ni dia membawa maksud apabila manusia itu semakin besar dan dewasa, maka semakin banyaklah sumbangan yang perlu diberikan kepada orang lain. Oleh itu pemikiran penyajak ni dia ingin membaca atau pendengar untuk membantu orang yang dalam kesusahan. Seterusnya, pemikiran penyajak juga ingin mengajak pendengar ataupun pembaca untuk menjadi manusia yang berjasa dan berbakti kepada orang lain. Contohnya pada rangkap kedua iaitu andai kikir jasa dan bakti, di mana lagi tempat bernaung, dari tusukan bahang memijar, unggas kecil tidak berkudrat. Maksud rangkapnya ialah sekiranya tiada manusia yang berbakti, siapa lagi yang dapat membantu golongan masyarakat yang dalam kesusahan ni. Oleh itu penyajak ingin menyampaikan pemikirannya untuk mengajak kita menjadi manusia yang berbakti kepada orang lain. Selain itu, pemikiran penyajak juga ialah penyajak mengingati pendengar atau pembaca supaya tidak bersifat sombong dan lupa diri dengan kelebihan yang dimiliki, kerana pada akhirnya manusia akan mati juga. Contohnya pada rangkap yang ketiga iaitu kita seumpama sehelai daun, bakal kering sampai waktunya. Usahlah angkuh keupayaan diri sehingga lupa makhluk duafa. Ingin bernaung mencari hidup.
Rangka ini menerangkan bahawa kita janganlah sombong dan mementingkan diri sendiri kerana kita akan mati juga apabila sampai waktunya. Oleh itu, penyaja ini menyampaikan bahawa kita perlu membantu antara satu sama lain tanpa mengira pangkat, harta dan bangsa. Akhir sekali, pemikiran penyaja yang ingin disampaikan ialah sentiasalah berbuat kebaikan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain walaupun setelah meninggal dunia. Contohnya dapat dilihat pada rangka keempat, iaitu jadilah sehelai daun, hijau melunas, menyegar mata, kering gugur menjadi baja. Rangkap ini bermaksud walaupun daun sudah kering dan gugur, daun tersebut masih lagi memberi sumbangan kepada tanah sebagai baja. Oleh itu, penyaja ingin mengajak pendengar atau pembaca untuk menghayati saja tersebut dan menjadi orang yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain walaupun setelah meninggal dunia, iaitu kebaikan yang kita beri kepada orang lain itu dapat dimanfaatkan walaupun kita sudah meninggal dunia. Seterusnya, saya ingin membentangkan mengenai prosa Melayu moden bagi kumpulan kami, iaitu novel remaja. Novel Bima Sakti Menari ini, dia berkisarkan tentang Nurul Hafsah yang berazam serta bertekad untuk menghasilkan kawasan simpan langit gelap di Kuala Selangor. Walau bagaimanapun, hasrat Nurul Hafsah untuk mewujudkan kawasan langit gelap ni mendapat banyak tentangan, rintangan dan cabaran daripada pihak-pihak atasan, termasuklah Datuk Johan Alinton Majid. Akan tetapi, pemikiran yang disampaikan dan diketengahkan oleh pengarang dalam novel ni banyak menerapkan nilai keberanian dan keazaman serta tekad yang tinggi dalam diri remaja bagi watak dalam novel ni. Walaupun banyak rintangan, cabaran serta halangan yang terpaksa Nurul Hafsah hadapi, watak yang dibawakan Nurul Hafsah ni juga merupakan seorang wanita yang sangat berani, sangat kuat dan mempunyai azam yang tinggi. Maka secara tidak langsung, pengarang cuba menerapkan nilai keberanian, nilai keazaman yang tinggi dalam diri pembaca, terutama pembaca dalam kalangan remaja. Okey. Bima Sakti Menari ini merupakan salah satu novel yang dikhususkan untuk pembaca berumur 17 tahun, tingkatan 5. Kerana novel ni banyak menerapkan nilai semangat juang yang tinggi. Seperti mana yang kita tahu, remaja zaman sekarang ni mempunyai sangat terdedah dengan persekitaran yang tidak sihat. Maksudnya di sini, persekitaran yang tidak sihat yang mereka terdedah ni sangat menjadi faktor utama kepada mereka untuk tidak mencuba perkara baharu dan selalu berselindung di sebalik kawan mereka. Mereka tidak berani untuk melakukan pilihan serta melakukan perubahan. Oleh sebab itulah, novel Bima Sakti Menari ini diwujudkan bagi menerapkan semangat juang ataupun semangat untuk melakukan perubahan tu sangat tinggi. Pemikiran yang diketengahkan oleh pengarang dalam novel Bima Sakti Menari ini termasuklah menanam sifat keazaman dan tekad yang tinggi dalam diri anak-anak muda untuk melakukan sesuatu kerja.
Yang kedua, novel ni membawa pemikiran rasa cinta akan alam sekitar. Dan yang ketiga, pengarang cuba menyampaikan pemikiran dalam membentuk jiwa anak muda yang berani untuk mengambil tindakan dan langkah yang drastik. Contoh bagi pemikiran pertama iaitu menanam sifat keazaban dan tekad yang tinggi dalam diri anak-anak muda untuk melakukan sesuatu kerja adalah melalui watak Nurul Hafsah itu sendiri yang selalu mencuba untuk menjayakan misinya menubuhkan kawasan simpan langit gelap. Dan yang kedua, pemikiran kedua iaitu novel ini membawa pemikiran rasa cinta akan alam sekitar di mana Nurul Hafsah berusaha untuk memastikan populasi klip-klip di Kuala Selangor kekal terjaga dan tidak pupus. Ini menunjukkan bahawa Nurul Hafsah sangat cinta akan alam sekitar serta hidupan di persekitaran tersebutlah. Walaupun dia terpaksa menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran. Yang ketiga, pemikiran ketiga yang dibawakan oleh pengarang adalah untuk membentuk jiwa anak muda yang berani mengambil tindakan dan langkah yang drastik. Seperti mana yang dibuktikan oleh pelakon Nurul Hafsah itu sendirilah. Dia tetap berani walaupun keputusannya untuk mewujudkan kawasan simpan langit gelap tu mendapat banyak tentangan, terutama daripada pihak-pihak atasan yang mempunyai kuasa yang besar. Nurul Hafsah tetap meneruskan perjuangannya. Jadi, itulah sahaja pemikiran yang dibawakan oleh pengarang dalam novel Bima Sakti Menari. Yang boleh saya simpulkan, pemikiran yang paling ketara yang dibawakan oleh pengarang dalam novel ini adalah untuk mewujudkan semangat juang dalam diri anak-anak muda dalam kalangan remaja kita pada zaman kini lah. Saya rasa itu sahaja bagi pemikiran novel remaja. Terima kasih.